syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak bincang pasal sup protein sup protein. Kali ini kita bincang pasal sup protein yang banyak kali saya sebut dalam sama ada secara personal ataupun dalam grup WhatsApp, Telegram, Facebook, dan masa bagi khidmat nasihat lah dalam merawat pesakit-pesakit. Pertama sekali pesakit gastrik, GERD, anxiety, panic attack, sesak nafas, debar, penyakit dizziness, melayang, dan juga vertigo, yang pusing, bintang keluar pusing kat kepala kan. Dan sebenarnya sup protein ni sangat penting bagi pesakit-pesakit kronik, bagi membantu merawat pesakit-pesakit kronik, memberi tenaga, bagi kekuatan pada struktur dan kefungsian sel, dan juga kefungsian sel menghasilkan tenaga, ATP, jadi bawa kita tenaga dan juga badan kita lebih kuat, begitu. Right? Jadi kalau orang sakit yang terlantar ataupun sakit tak terlantar, yang kronik tak kronik, kita bagi sup protein. Kalau orang kena keradangan dalam sistem penghadaman, tak kira lah dalam perut, usus kecil, SIBO, small intestine, bowel bacterial overgrowth, ataupun keradangan dalam usus besar, kolon ke rektum, kita galakkan bagi sup protein juga, di samping makanan kalori yang lain lah, karbohidrat dan lemak yang lain lah, so begitu. So makanan berprotein kan, ayam, daging merah, ikan, telur, susu kan, semua ni memerlukan sistem penghadaman yang efektif, yang kuat untuk mencerna rantaian polimer protein, peptida tu, begitu. Especially daging merah lah. Jadi orang yang sakit biasanya kita tak galakkan lah dia beri makan daging merah kan, khususnya daging lembu dan daging kambing mutton. Tapi kalau daging kambing lamb ni berbiri, umur dalam 2 tahun ke bawah, ada sebelah kitab. Daging kambing biri-biri lamb ni adalah tidak menimbulkan penyakit. Dia tidak menimbulkan penyakit, begitu. Dia mudah dihazam, lebih mudah dihazam pada daging lembu ataupun daripada daging kambing mutton. Kambing mutton ni daging berbiri juga kan, yang umurnya 2 tahun ke atas, 3-4 tahun. Daging dia dah keras, dia punya urat-urat dah keras, serat protein dah keras, liat kan, susah kita nak cerna. Jadi orang yang sakit lagi tak boleh, sebab dia nak, badan dah lemah, nak menghasilkan enzim pun tak cukup, mungkin kurang, especially orang gastrik dengan GERD, tak boleh makan daging lembu, daging mutton ataupun daging kambing kampung biasa kan. Alright. So sup protein, kita tumpukan pada sup protein. Lepas ni kita akan terangkan pasal air kanji beras parboil, Okay, kita tumpu pada sup protein, kalori yang pertama. Okay, protein ni diperlukan oleh tubuh kita untuk repair ataupun memperbaiki sel-sel, tisu dan organ-organ yang rosak kan. Bila kita sakit, memang ada sel-sel yang rosak yang perlu diperbaharui, sel yang mati perlu diperbaharui, sel yang rosak perlu diperbaiki, begitu. Dan juga kita perlukan protein untuk menghasilkan protein functional, protein yang berfungsi. Protein ni bukan hanya untuk membina otot, tisu kolagen, kulit kan, tisu otot jantung, tisu otot yang otot bulat yang mengelilingi saluran darah, arteri ringan, veins,
tisu otot bulat yang apa, mengelilingi sistem pengharaman kita, usus. Dia nak buat peristalsis perlukan otot yang kuat, yang berfungsi. Dia boleh mengecut, dia boleh relax, gitu. Jadi protein diperlukan dalam makanan berprotein diperlukan sebagai bahan raw material untuk membina molekul protein yang diperlukan oleh tubuh kita. Jadi antara protein berfungsi yang diperlukan oleh tubuh kita adalah enzim, hormon, neurotransmitter, signaling molekul, reseptor, nak membina membrane sel. Sel kita ada berapa trilion? Berapa trilion? 50 trilion, 50 trilion. So setiap sel kita ada membrane. Membrane tu terbuat daripada salah satu komponen molekulnya adalah protein. Protein diperlukan. Ada transport carrier untuk mengangkut nutrien daripada dalam plasma darah ke dalam cytoplasm sel, kan. Perlukan carrier L-carnitin untuk mengangkut molekul asid lemak, kan. Ada pengangkut untuk molekul glukos, ada pengangkut untuk molekul-molekul yang lain juga, molekul asid amino yang lain, untuk bawa masuk ke dalam proses synthesis protein, gene expression, synthesis protein. Pun asid amino perlukan carrier protein juga, begitu. So banyak fungsi enzim. Especially kita cerita ni pasal gastric dengan GERD, kita perlukan enzim yang secukupnya dan functional, berfungsi untuk menghadamkan makanan yang susah dihadam, ialah makanan berprotein, especially daging, daging merah, macam haiwan karnivor, harimau, kucing, anjing, kan, dia makan daging, kan. Ular sawu dia makan daging, makanan berprotein, jadi diperlukan enzim yang cukup kuat. Dan juga asid jus gastrik. Asid jus gastrik untuk menukar makanan yang bentuk pejal kepada makanan yang berbentuk separa pepejal, separa cecair atau separa pepejal. Mana dia hancurkanlah pepejal tu kepada separa cecair supaya next punya proses penghadaman oleh enzim, kan. Enzim untuk mencernakan molekul protein ni dalam perut ada trypsin, ada enzim pepsin, trypsin, Lepas tu dalam usus kecil peringkat akhir penghadaman protein menghasilkan unit-unit asid amino. Unit-unit asid amino oleh beberapa enzim lagi, Jadi kita perlukan pertama sekali asid jus gastrik. Asid jus gastrik untuk melakukan pencernaan makanan berprotein, Semualah, makanan protein, bukan daging je, ikan, ayam, telur, susu, kan. Alright. So masalah orang gastrik dengan GERD, dia tak boleh nak sistem penghadaman dia lemah. Sama ada enzim dia tak cukup ke, ataupun asid jus gastrik dia lemah, pH dia kurang berasid. Ada juga gastrik yang terlebih rembesan jus asid, gastrik pun ada. Tapi yang penting sebenarnya kita punya perut, dinding perut tu ada satu lapisan mucus yang boleh protect, melindungi dinding perut kita dari dihakis atau ditindak balas oleh asid yang dihasilkan oleh perut kita untuk mencernakan makanan kita, dan asid juga bertujuan untuk membunuh bakteria-bakteria semua, kan. Jadi menghasilkan medium makanan kita yang bentuk kaim tu hampir sterile sepenuhnya, Jadi bakteria tak ada, kan. Virus semualah, kulat, fungus. So makanan kita dapat dicerna untuk menghasilkan unit-unit molekul yang boleh diserap
dalam usus kecil gitu. So pentingnya protein. Penting sangat protein. Kalau orang tak cukup protein, jadi badan dia apa, lemah, boleh jadi cerit-berit, boleh jadi tekan darah pun boleh rendah, dan jantung pun boleh lemah, dia punya denyutan, okey. Dan dia punya metabolisme ni maksudnya tindak balas berenzim. Dalam sel kita ada banyak tindak balas lah, kan, pertukaran bahan-bahan dalam sel kita. Makanan yang kita makan perlu ditukar macam-macam lah, bahan intermediate sampai ke final, kan. Itu memerlukan enzim. Enzim dihasilkan oleh makanan berprotein, begitu. So kita perlukan protein dibuat daripada asid amino. Asid amino terbagi ada dua jenis, essential acid amino dan juga non essential acid amino. Jadi essential acid amino ni hanya dapat dalam makanan berasaskan haiwan, ikan, daging, telur, susu, kan, dan juga sebahagiannya ke kacang, macam soya, kacang kuda, kan. Tapi yang utama bekalan asid amino essential pada tubuh kita adalah makanan berprotein berasaskan haiwan, itu. Jadi macam mana kita orang yang sakit gastrik dengan GERD nak mengambil makanan berasaskan protein supaya dia tidak trigger, kan. Kalau makan daging, susu sebab lemak, kan. Daging, telur rebus susah nak cerna, Kalau sistem penghadaman lemah macam orang gastrik, kan, memang tak boleh cerna dengan sebaik-baiknya, dengan efisien. Okay. So kita perlukan satu kaedah untuk menyediakan makanan protein ni supaya badan kita boleh serap dengan cepat, tak perlu nak dihadam dengan berat. Jadi itulah timbulnya sup protein ataupun bone broth. Bone broth ni lagi lamalah proses nak menyediakan dia. So kita cerita pasal sup protein je lah. Sup protein dalam 45 minit, 50 minit, 60 minit, 40 minit pun dah cukup. Tapi kalau bone broth nak sediakan dalam 4 jam. 4 jam lama. Jenuh kita nak menunggu, kan. Kalau ada slow cooker boleh setting timer, dia boleh set, kan. Okay. So sup protein ni sangat penting bagi orang yang sakit, especially sakit gastrik dengan GERD. Sangat penting. Sangat penting. Jadi kita macam mana cara nak masak sup protein? Okay, kita bahan makanan berprotein, kita boleh guna lamb, daging kambing biri-biri yang anak tadi, lamb tadi. Kita beli frozen je lah, yang Australia ke New Zealand. Yang tempatan ni susah nak cari, kecuali masa kekah orang buat daging biri-biri anak, untuk kekah, itu, kan. Okay. Daging lamb boleh, ikan, seafood lah, ikan merah ke, ikan tongkol ke, ikan kembung, ikan kerisi, ikan tenggiri, ikan apa lagi, ikan jenaha, itu yang mahal, kan. Ikan buah, ikan kembung, ikan sardin, ikan selayang, kan. Banyaklah, ikan-ikan yang murah pun boleh buat, ikan yang mahal pun boleh, tak kisah. Kalau ikan kembung, kalau yang segar tu macam di Kedah, di Kelantan, Terengganu, itu rebus je, bubuh garam sikit pun dah sedap. Rebus dengan api sederhana, jangan besar sangat. Bila api besar, kan kita buka besar, ingat cepat masak, kan. Kita punya protein kita, lauk kita, daging ke, ikan ke, ataupun seafood, ketam semua, kan. Tapi bila kita buka api besar, structure tertiary protein, daging kita, protein kita tu akan berubah menjadi structure quaternary. Structure quaternary maknanya gumpalan protein, molekul protein tu lagi bergumpal-gumpal. Jadi protein tu tak boleh larut dalam sup protein kita, menjadi asid amino yang bebas, peptida yang lebih, rantai peptida yang lebih pendek, kan. So sebab tu kita nak masak sup protein untuk merawat penyakit, kena guna api sederhana. Agak-agaklah api sederhana, Jangan terlalu kecil sangat bila nak masak, kan. Api sederhana
boleh masak protein kita dalam masa 40 minit, 45, 50 minit ataupun 60 minit. Gitu. Masak. So, asid amino ni akan macam diuraikan dan dilarutkan ke dalam sup kita. Jadi air sup protein tu kaya dengan asid amino dan peptides. Peptide yang orang guna untuk kosmetik, untuk kulit bagi awet muda, tegang, sekang. Itulah dia. Inilah dia asid amino. Jadi tak perlulah nak pakai peptide ataupun collagen yang mahal-mahal kan. Boleh, orang ada duit boleh guna, tak ada masalah. Tapi cari yang bebas kimia harsh lah. So, protein yang kita makan ni, sumber protein kita makan ni yang menjadi sumber kolagen, membina tisu kolagen tubuh kita. Dan juga membina, nak kulit cantik ke apa, sebenarnya protein daripada makanan kita lah. So, untuk optimumkan penyerapan asid amino daripada makan protein, kita buat sup protein. Tengok macam orang Korea kan, dia suka makan sup protein kan. Sup sayur kacang, lepas tu campur dengan daging ke ikan buat sup. Orang Jepun kan, Cina suka makan sup protein. So badan sihat, tengok kulit tegang kan, awet muda. Kan dah tua kedut jugalah kan. Okay, tapi itulah dia konsep dia, sup protein. Kita boleh nak ubah bahan-bahan macam halia sikit, ataupun kalau orang Arab ketumbar, daun ketumbar kan, sup lamb soup. Saya suka makan sup orang Arab, masak sup lamb soup. Itu pun bagus. Kalau kita malas ke nak masak, beli lamb soup dekat Arab. Dia orang tak buang minyak, dia tak tumis. Biasanya tak tumis, dia tak pakai minyak. Jadi kita masak sup protein tanpa menumis dengan minyak, tanpa bawang goreng. Kita nakkan sup protein kita ni berkhasiat dan menjadi ubat penawar kepada penyakit tubuh kita, especially orang gastric anger ni lah, dan juga anxiety, panic attack, sesak nafas dan debaran, dan juga orang yang mengalami sindrom POTS. Darah dia bila dia berdiri atau dia duduk, darah dia tak boleh naik ke atas ke jantung dan dipam ke otak. So bekalan oksigen tak sampai ke otak. So dia jadi dizzy melayang-layang, lepas tu macam-macam lah, sesak nafas lah kan. Alright. So begitu So cara menyediakan sup protein tadi okay. Kita boleh buat sup ketam juga sup ketam. Alright. Sup ayam kampung, lupa. Sup ayam kampung ataupun ayam organik pun okey dah. Tapi saya ayam organik pun masih gatal lagi lah. Sebab dia punya benih tu benih still GMO, genetically modified organism. Kan? So saya akan pilih ayam kampung. Tak semesti nak pergi cari ayam kampung yang betul-betul kampung, tak payah. Beli je ayam kampung yang dia kata ayam kampung tu, belilah. Tak payah nak selidik-selidik. Cukup. InsyaAllah. Alright, kita boleh buat sup ayam kampung, sup burung puyuh, kalau ada sup merpati ke, buat. Kan, kalau apa lagi? Sup lamb, sup ikan, sup ketam. Ataupun nak buat sup udang. Sup udang pun boleh. Sedap juga kan? Begitu. So, penting sup ni dimasak dalam tempoh dalam 40-50 minit, api sederhana, supaya apa? Asid amino dan peptide dia keluar masuk larut dalam air sup kita, dan sup tu kita akan minum. Untuk merawat penyakit. Ingat kita kecil-kecil dulu demam, sakit, mak kita akan buat sup. Sup ayam biasanya lah, sup ayam, sup daging kan. Sup ikan, kalau orang belah Kedah, Terengganu, Kelantan, dia buat apa tu, sup ikan dia panggil apa dah, masakan tu saya lupa. Dia buat asam sikit kan, asam keping. Jadi kalau tak mau masam sangat, buat sikit je lah kan. Asam keping tu nak hilang bau dia, tapi jadi sedap. Dan kunyit sikit, apa dia panggil, pindang. Masak ikan pindang, tapi api sederhana dalam 40 minit. Dia keluar dia punya asid amino kan. Tapi ikan protein dia lebih mudah dicerna oleh tubuh kita banding dengan daging dan ayam. Ayam sederhana, tempoh pencernaan sederhana. Saya rasa dalam sejam setengah kot. Kalau daging lagi lama. Daging lagi lama lah, paling lama daging. Daging lembu paling lama dengan mutton. Lepas tu daging lamb. Lepas tu ayam. Lepas tu baru ikan. So begitu. So
sup protein saya dah ceritakan macam mana nak sediakan sup protein tadi kan. Dan nak membanyakkan lagi asid amino keluar ke dalam sup protein, ubur sedikit cuka apple. Cuka apple ni dia ada acetic acid. Jadi masa kita masak sup tadi, dia mempercepatkan asid amino tu keluar daripada makanan protein kita tadi. Bukan ubur banyak, bukan nak suruh masam, ubur sikit je. Mungkin setengah sudu teh ke, kalau orang gastrik ke tak boleh kan masam sangat kan. Begitu. Setengah sudu teh ataupun 1 sudu teh. Ikutlah cita rasa dan jumlah sup berapa banyak nak buat, 1 liter, 2 liter kan. Kalau satu keluarga ke, kalau sikit kita ubur sikit je lah kan. Tengok juga kan, kita rasa-rasa lah. Test dulu, ubur sikit-sikit dalam setengah sudu teh. Ataupun tak ada cuka apple bread yang organik, boleh guna cuka nipah ke, asalkan cuka peraman lah, cuka peraman alami. Tak mau cuka yang harga RM1 yang botol tu kan, yang jernih tu kan, itu cuka kimia. Cuka bukan, maksudnya cuka yang bukan hasil pemeraman bahan makanan, buah-buahan, karbohidrat semua kan. So kita nak cuka peraman daripada makanan alami. Ataupun dia guna juga lemon ataupun limau kasturi pun boleh jugalah. Tapi the best is cuka, sebab dia acetic acid. Acetic acid hanya ada dalam cuka, cuka peraman alami kita. Itu penting untuk meningkatkan kelarutan asid amino dan peptida daripada protein makanan kita ke dalam air sup. Begitu asam keping ke asam jawa, apa yang ada lah, asam-asam ubur sikit je begitu. Orang Arab dia ubur lemon kan, dalamnya sup tu ada masam-masam sikit. Gitu Dan garam pun ubur lah kan, nak rasa sedap kan. Saya suka garam ni ubur masa desain akhir atau pertengahan. Ubur sikit. Kan ubur sikit lagi. Bila nak makan dekat atas meja hidang, kita nak ubur dalam mangkuk kita, ubur sikit lagi kan. Kita nak khasiat garam yang alami tu, yang tak kena panas dia punya atom dia punya energy dia masih ada living energy dia. Living energy yang sangat bermanfaat untuk menghidratkan sel kita. Kan? Begitu. So dengan meminum sup protein dapat membekalkan asid amino pada sel kita, pada tubuh kita dan sel kita dan kita tak akan trigger lah, dan dia akan merawat keradangan dalam perut. Orang gastrik, GERD, LES yang longgar, insyaAllah boleh ketat. Ketat balik insyaAllah. So keradangan usus kecil, keradangan usus besar kan, termasuk juga dengan bakteria jahat, SIBO ke apa semua kan, dapat dirawat secara pelan-pelan dengan rejim diet yang holistik lah, bukan sup protein saja kan. Ada lagi yang benda-benda lain. So dia dapat merawat keradangan dalam sistem penghadaman kita daripada tekak sini kan, orang GERD, daripada sini sampai ke dalam perut, usus kecil, usus besar semua, kolon semua kan. Dan juga keradangan dalam darah kita, dalam saluran darah, organ-organ, tisu. Dan kalau orang ada alahan pun bagus dia untuk sebab protein kalau kita makan tak boleh dicerna, dia akan digunakan oleh bakteria jahat, bakteria jahat, dan menghasilkan bahan toksin. Bahan toksin ni bila pergi dekat usus kolon, dia menyebabkan kita punya sel-sel jadi renggang. Dia sepatutnya rapat untuk mengelak daripada bahan-bahan molekul yang besar telap masuk ke dalam plasma darah kita kan, dan menyebabkan keradangan dalam organ-organ tisu kita. Dan juga bila bahan toksin yang dihasilkan daripada aktiviti bakteria yang tak sepatutnya ke atas makanan protein yang tak hadam tadi, ni ada bahan toksin juga, boleh menyebabkan keradangan pada permukaan usus kita. Dan kalau diserap ke dalam darah, menyebabkan keradangan juga daripada tisu-tisu dan organ-organ yang terkena lah kan, begitu. Sebab tu makanan protein ni perlu memerlukan sistem penghadaman yang kuat, acid jus gastrik dan juga enzim. Jadi kalau kita makan sup protein, isu ni tak timbul. Kita makan sup dia kan, sup dia kita makan,
tak timbullah masalah protein tak dicerna dan menghasilkan bahan toksin. Begitu. Itu dia punya prinsip dia, kaedah dia. Jadi barulah protein ni bermanfaat untuk merepair sel-sel tisu-tisu rosak, sel-sel yang mati. Dan cepat baik lagi lah. Kita makan ubat, makan suplemen, makan herba tertentu dan cepat lagi baik. Dan dia juga boleh bertindak meningkatkan sistem imun. Sel-sel leukosit, limfosit, B sel, T sel, NK sel, natural killer semua. Sebab sel-sel ni memerlukan peptida, protein untuk dibentuk, disintesis, ya. So boleh meningkat sistem imun untuk melawan virus. Dan sekarang ni banyak wabak virus corona, SARS-CoV-2 kan, corona ni, COVID-19. So makan sup protein selalu untuk meningkatkan sistem imun tubuh kita. Ni bagus juga untuk orang sihat, alright. Bukan hanya untuk orang sakit, bukan hanya untuk orang gastrik dan GERD saja, tapi secara umum, orang sihat dan apa saja penyakit, begitu. So sangat penting sup protein untuk menjaga kesihatan dan juga dalam masa sakit untuk merawat penyakit, membantu merawat penyakit, masya-Allah. Sup protein ni, begitu. So kalau orang yang gastrik GERD, cepat nanti dia punya sakit perut, trigger pedih perut cepat akan pulih, insya-Allah, begitu. Bersama dengan jintan manis yang saya sebut. So dalam sup tadi kita boleh buat jintan manis. Bertambah lagi lah khasiat untuk merawat keradangan dalam perut, gastrik GERD kita. Kita boleh buat jintan manis dan ketumbar. So apa lagi yang kita boleh buat? Kunyit sikit ke? Itu ikut ke apa yang kita nak daripada sup kita. Kita nak rasa sedap, kita nak rawat lebih sikit, kita boleh buat benda-benda ni semua. Jintan manis, ketumbar, dia buang angin, kan? Begitu. Alright, insya-Allah. Jadi secara keseluruhannya, protein akan meningkatkan kesihatan tubuh kita, sistem imun kita, kekuatan struktur tubuh kita, otot, tisu kolagen, awet muda dan juga meningkatkan metabolic cell, engine sel kita, mitokondria dan juga gene expression untuk menghasilkan molekul protein untuk digunakan oleh tubuh kita. Baru kita cepat pulih daripada sakit. Kalau sihat, maintain kesihatan pada tahap optimum, ya. Okey. Sistem pernafasan semua perlu, paru-paru, jantung, otak, sel saraf semua memerlukan sel protein. Yes, tapi sebenarnya dalam protein tu bukan hanya ada protein saja, asid amino saja, dia ada vitamin B kompleks, macam daging lamb kaya vitamin B kompleks, ada L-carnitin yang jadi carrier untuk bawa masuk asid lemak daripada dalam darah ke dalam sel untuk dibakar menghasilkan tenaga, kan. L-carnitin terkenal sebagai fat burner, kan, begitu. Right, jadi tak adalah lemak duduk dalam darah, bertakung dalam darah, so masuk dalam sel dia digunakan, di storage dalam sel tisu lemak lebih selamat daripada lemak duduk dalam dalam saluran darah, dinding saluran darah atau dalam plasma darah. Jadi darah pekat, kalau dinding saluran darah dia duduk kat situ jadi plak, jadi sempit lah saluran darah, kan. Itu. Alright. Vitamin B kompleks, ada juga mineral. Okey, satu lagi sup protein dia punya khasiat, dia mengandungi elektrolit, elektrolit ni maksudnya sodium, potasium, magnesium, kalsium, iron, kan, untuk hemoglobin kita, sel darah merah, sel darah putih semua. So banyak sup protein ni punya kegunaan manfaat pada tubuh kita sangat banyak. So kena makan sup protein. Protein adalah salah satu elemen gizi pemakanan kita dalam piramid makanan, kan, ada, kan, mesti ambil setiap hari protein. Tapi janganlah berlebihan, ikut pada keperluan tubuh kita lah. So dia akan memberi, selain pada asid amino dan vitamin B kompleks tadi, dan zat-zat mikronutrien lain, ada elektrolit. Jadi dia menyebabkan keseimbangan cecair dan juga elektrolit dalam tubuh kita, antara
cecair dalam sel, cecair luar sel, dalam plasma darah, kan? Begitu. So, elektrolit penting untuk memastikan makanan yang kita makan dapat diserap ke dalam sel, ya. Dan elektrolit ini penting juga untuk mengawal pH dalam sel dan juga di luar sel dalam plasma darah. Dia mengawal. Kalau dalam sel dia ada proses metabolisme untuk memecahkan, menguraikan karbohidrat, gula, lemak, kan, untuk menghasilkan tenaga dan menghasilkan bahan buangan yang berasid. So bahan elektrolit lah, potasium dalam sel ni yang akan potasium, zinc, yang akan menetralkan asid-asid dalam sel. Medium berasid dalam sel, dia jadi pH dia lebih turun. Jadi elektrolit ni akan dapat meningkatkan tahap keasidan, mana menetralkan asid itulah pada tahap yang optimum. Kemudian bahan elektrolit ni juga digunakan untuk menyah-toksinkan heavy metal, logam berat, lead, apa lagi, arsenik, mercury, kan, dan beberapa lagi lah. So ini fungsi elektrolit. Dia menyebabkan pergerakan cecair pergerakan cecair yang seimbang antara kompartmen-kompartmen dalam tubuh kita. Kompartmen, organ-organ sini, organ sana, dalam darah, cecair antara sel. So jadi seimbang. So kita tidak akan berlaku kekontangan, pengeringan ataupun dehidrasi pada certain organ, tissue, sel. Begitu. So dia akan membawa nutrien dan oksigen masuk dalam sel lebih efisien. Daya penetrasi cecair ke dalam sel lebih efisien dengan adanya elektrolit. Bila kita makan sup protein, dia membekalkan sumber elektrolit dalam cecair tubuh kita. Baik, begitu. So secara menyeluruh dia akan maintain suhu tubuh kita, dan badan kita ada panas, tak sejuk, tak pakai tangan, angin semua clear. Jantung kita akan berdegup dengan stabil, mantap. Pernafasan kita, sistem otak saraf semua, tulang, otot, kulit, semua sekali, insya-Allah begitu. So automatik dia boleh merawat gastrik dan GERD, anxiety, panic attack, insya-Allah. Alright, semoga manfaat, insya-Allah. Boleh subscribe dan share pada rakan-rakan, dan juga tekan loceng notifikasi, untuk mendapat notifikasi bila kami upload video-video yang terbaru, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.